Okey, hai, Assalamualaikum dan selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Okey, yang berkesempatan live pada waktu yang tak berapa waktu pagi. Okey, sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, saya planning setiap Ahad malam akan adakan sesi live sharing. Okey. Tetapi atas hari tu saya dah turun ke KL pada Ahad hari tu. Baru-baru ni kita buat Solvi Charity, so saya tak berkesempatan lah. So saya ganti pada sesi waktu pagi ni. Tapi jangan risau, kita akan sediakan rakaman lah. Okay. And then kita ada berapa orang pun tak apalah sebab ada rakaman. Okay, alright. So dalam sesi live ni, tuan-puan yang ada dalam sesi live boleh komen jika ada apa-apa persoalan teknikal tentang FBOOM lah. Okay, sebab live ni saya tak ambil masa lama, dalam masa sejam, di mana saya akan touch benda-benda basic. Benda apa yang kita perlu lakukan jika nak run, jika nak buat software FBOOM ni berjaya. Okay, alright. Sebelum tu saya check dulu suara saya. Jangan risau, kita akan Alhamdulillah. Mungkin tuan-puan tengok ini adalah Facebook account saya yang satu lagi yang buat live Facebook. Okay. Sebab salah satu akaun utama saya telah di-ban daripada live lagi 20 hari lah. Sebab sesuatu benda yang tak tersengaja terjadi. Okay, posting yang melanggar polisi. Okay. Saya bukan maksum tuan-tuan dan puan. Okay, benda ni biasalah dalam Facebook. Okay. Tak apa, asalkan saya boleh bantu tuan-puan bagi idea. Okay. So kalau ada apa-apa persoalan boleh tanya direct di komen. Kalau tak ada apa, saya just buat live tutorial lah. Okay, so kita terus ke point kita pada pagi ini. Okay, so benda pertama selepas tuan-puan install, okay, tuan-puan mungkin ada yang ada mengalami masalah seperti apa tuan-puan? Masalah utama adalah seperti dia keluar net framework. Okay, sesiapa yang dah try install dia keluar net framework 4.6.1. Okay, selepas dia nak install dia keluar perkataan net framework 4.6.1. So just tekan yes sahaja, kemudian ikut sahaja apa yang dia arahkan lah. So dia akan install kepada laptop tuan-puan net framework yang latest. Selalunya terjadi ialah Windows 7 lah. Okay, itu ada satu benda yang saya nak sampaikan lah. Okay, kedua adalah bila anda nak run FBOOM, okay, kalau ada isu mungkin tuan-puan boleh pergi sini. Okay, kemudian right click dan run as administrator lah. Itu pun boleh. Okay, so kita cuba buka. Okay, double click logo FBOOM. Okay, so tuan-puan akan nampak license key email. Alright, so masukkan macam biasa. Okay, kemudian tekan login. License key email kena minta dekat admin. Okay, so untuk software yang first time, dia tak ada apa-apa nama lah, dia kosong semua. So actually tuan-puan kena tekan add account. Tekan add account. Okay, masukkan apa pun nama. Okay, nama apa-apa nama yang tuan-puan senang nak beza berlainan account. Contoh Mariam. Okay.
Kalau tuan-puan tengok ni, nama-nama ni, Sifu Viral, Wani Fake, Nurul Sazwani, ini adalah nama-nama Facebook account saya lah. Okey, setakat ni saya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lah. Okey, so lepas tu kita add. Okey, kemudian Mariam akan di-add kat sini. Nampak? Okey. Kemudian pilih Mariam, tekan open account. Alright, tekan open account. Okey. Okey. Bila tekan open account, software ni dia akan buka Google Chrome di sebelah kiri ya. Okey, dia wajib buka satu Google Chrome. Nampak ni. Okey, ini Google Chrome yang kita buka, ini Google Chrome yang software buka. Okey, kalau anda tekan open account tak buka, okey, so tuan-puan kena check balik di mana tuan-puan pergi balik Google Chrome asal. Okey, kalau tak buka Google Chrome asal, tekan ini atas, kemudian pergi ke help. Okey, pergi ke about Google Chrome. So mungkin tuan-puan punya version Google Chrome bukanlah version 88 ataupun 89. So just update. Okey, kalau selepas update still software tak bukakan Google Chrome walaupun selepas update Google Chrome, so apa yang tuan-puan boleh buat adalah tuan-puan uninstall Google Chrome yang sekarang. Okey, remove. Pergi sini, search ni, remove, add and remove program. So yang mana yang tengok live, okey, yang berkesempatan dalam Facebook Group Support ni boleh tanya apa-apa persoalan lah. So kita akan jawab nanti. Okey, remove remove Google Chrome. Okey. Cari dekat sini Google Chrome. Okey, so sini tuan-puan uninstall dia. So lepas siap uninstall, okay, dia akan uninstall semua. Kemudian tuan-puan restart laptop. Okey, selepas berjaya restart laptop, Google Chrome akan hilang tau. Google Chrome akan hilang. So tuan-puan pergi dekat Microsoft Internet Explorer atau sekarang nama dia Edge, right? Okey, ini dah selepas restart, selepas dah uninstall. Okey, kemudian pergi balik type Google Chrome dekat Microsoft Explorer, kemudian tekan ni Google Chrome, download Chrome today, download now. Okey, download now, just tekan je download Chrome dan follow prosedur. Lepas download tekan yes. So dia akan download official Google Chrome yang baru, yang latest lah. Okey, itu sahaja cara dia. Saya terpaksa ialah daripada basic sebab ada juga isu yang Google Chrome tak support. Okey. So actually the best is Windows tuan-puan adalah Windows 10. Windows 10 dia kurang masalah berbanding Windows 7. Windows 7 dia ada sedikit masalah net framework, Google Chrome yang tak update. Okey, so itu cerita pasal Google Chrome. Okey, alright. So, selepas anda berjaya open account, dia akan keluar macam ni. So, tuan-puan kena login Facebook. Okey, personal login Facebook personal. Okey, macam biasa dalam ni lah, log masuk. So itu sahaja untuk permulaan. Okey, so saya buka yang dah login masuk sekejap. Okey, software ni dia buka atau lambat atau cepat dia bergantung kepada kita punya RAM jugalah. Okey, alright. So kita nak buka account Nurul Sazwani ni. Okey, open, nampak dia kena buka sebelah kiri Google Chrome. Kemudian barulah dia buka software dia. Okey. So saya tunggu sekejap sebab saya tengah live, tengah OBS lagi. Banyak kerja kena buat dalam satu masa yang sama. Okey, sudah berjaya buka. Okey, so inilah interface. Okey, kalau tuan-puan tengok kalau tuan-puan tengok bawah ni ada lagi function. So yang mana tengok live ni kena tekan butang maximize.
buka. Nampak? So ada time setting apa semua ni lah. Okay, so ini full interface software Airboom. Okay, alright. So untuk benda pertama tuan-puan yang selalu kena buat adalah auto join group. Okay, ini benda pertama sebab mungkin group-group tuan-puan sekarang tak targeted lah. Okay, so auto join group. Pakai auto join group dulu. Okay. Kemudian kita pergi time and setting. Okay, secara default lah. Secara default, time and setting 60 saat ke 90 saat. Software akan buat tindakan apa yang kita arahkan dia lah. So, untuk auto join group, ini tak ada masalah. Okay, ini tak ada masalah. Saya lebihkan 60 ke 90 second untuk auto join group tak ada masalah. Tapi dalam live saya nak buat cepat, 20 ke 30 lah. Okay, so function pertama yang tuan-puan kena buat bagi saya adalah auto join group. So, tuan-puan pergi ke keyword ni, search sahaja Facebook group yang tuan-puan nak join, yang sesuai dengan apa business tuan-puan. Okay, kalau saya suka masuk grup-grup penduduk lah sebab dia banyak yang tak ada admin yang minta ID kan. Contoh saya nak join grup-grup yang berada dalam negeri Perak, so saya tekan Facebook search. Okay, alright. So tekan saja Facebook search tu, bagi dia masa untuk dia correct semualah. Okay, kalau perasan lah, bila dia start tekan je auto join group, kita tekan je Facebook search, dia punya Google Chrome akan turun ke bawah. Itu menandakan dia tengah scrap, tengah tarik semua grup-grup yang kita join. Okay, sementara tu saya nak jemput yang mana yang free dalam group support lah. Okay. Alright, okay. So sementara dia scrap, saya just nak memberi satu information yang macam ni tuan-puan. Proses apa? Orang kata apa? Dalam untuk proses apa? Orang kata apa? Macam ni tuan-puan. Okay, software ni adalah tools tuan-puan. Software sahaja tuan-puan. Tapi dia tengok kepada mindset kita juga. Contoh kalau kita buat Facebook ad. Okay. Tuan-puan, kalau nak orang lain kan nak belajar Facebook ad ni, dia bukan 3-4 hari dia dah berjaya tuan-puan. Okay. Ada yang bertahun, dia ada yang berbulan lah. Okay, tapi kita step by step, slowly. Okay. Kita kena buat, make test and error lah. Okay, sebenarnya nanti bila kita dah jumpa apa dia punya error, kita akan cari solution dan kita akan tahu benda tu. Kemudian benda tu kita akan selalu buat hari-hari, tak ada masalah dah. Okay. Yang mana yang berjaya gunakan Airboom ni sebab dia try and error dulu. Alright. Facebook ad pun sebenarnya kena try and error. Apa sahaja marketing kan. Google Ads ke, IG Ads ke, apa-apa teknik kita kena try and error dulu. Of course, tak ada yang perfect dalam dunia ni. Even though Facebook ad. Okay, Facebook ad ni Facebook yang buat. Okay, tapi pun tak perfect. Pun ada dia punya error, issue dan sebagainya. Okay, so kebetulkan mindset dulu. Kalau tuan-puan nak belajar teknikal, tuan-puan kena tahu mesti akan ada error. Wajib 100% akan ada masalah. Okay, so cari solution, jangan cari masalah. Sebab apa yang saya perasan, orang yang sentiasa fikir masalah selalu datang kat dia. Itu yang saya perasan. Orang yang fikir solution, dia akan dapat solution. Kadang-kadang orang tu saya pun tak faham kenapa dia boleh hadapi masalah yang sangat pelik, yang kita sendiri pun sampai confused. Apa masalah ni? Okay. So mindset tu kena clear. InsyaAllah dia akan lebih smooth lah sebab masalah takkan datang. Okay, alright. Kemudian bila dah berjaya correct semua ni, ini adalah beberapa grup-grup yang ada keyword Perak. So kita tekan start. So bila tekan start, kita boleh monitor kat sebelah ni tuan-puan. Okay. Kita monitor pun tak apa kalau ada masa. Okay.
So ada orang tanya, bila buat auto join group, kenapa already join? Okay, macam ni. Software ni dia akan correct group-group yang dah join dulu. Yang atas-atas ni memang already join. Okay, mesti already join. Already join tu bermaksud group ni, account Nurul Sazwani ni, okay, account Nurul Sazwani ni dah join group tu. Okay, so nampak dia dah request, okay, success. Alright, so success bermaksud already request, okay. Masuk tak masuk group tu bergantung kepada admin. Okay, tuan-puan mungkin akan dapat notification untuk jawab persoalan daripada admin, atau sesetengah group dia auto approve. Okay, kalau admin group tu set auto approve, dia akan terus masuk. Okay, so itu software tak boleh buat apa tuan-puan. Software ni dia hanya automation tekan button. Dia bukan boleh bypass hack sistem Facebook di mana kita boleh terus masuk dalam group tu without consent admin, without approval admin. Okay, so software bukan hack sistem Facebook, software automate benda yang kita dah boleh buat. Kita kan boleh buat, pergi cari group, pergi tekan join. So software automate. Okay, faham maksud saya? Software automate benda yang kita memang boleh buat. Bukan hack sistem Facebook. So orang-orang tanya saya kenapa tak boleh masuk terus without approval admin. Itu memang bagi saya very impossible lah tuan-puan, nak hack benda yang power di dunia ni. Okay, dia orang security system dia memang tak dapat breach lah. Kalau breach pun sekejap je nanti sangkut. Okay. Okay, so nampak so akan ada already join bermaksud dah join. Success ni bermaksud dia dah berjaya request. Okay, nampak dah berjaya request, so dia jadi cancel request. Okay, so akan ada certain yang tuan-puan kena check balik dalam Facebook group. Facebook ada notification kalau admin group minta soalan. Okay, minta jawab soalan. Software tak boleh jawab soalan sebab terlampau random. Admin group letak soalan tu terlampau random. Macam mana robot dia nak jawab? Okay, so kalau tuan-puan join group-group yang auto approve, dia terus masuk lah. Sebab tu tak apa, tak ada masalah sebenarnya. Join je semua dulu. Yang approve ke tak approve ke, join sahaja. Sebab macam ni, benda ni zero cost marketing tuan-puan. So kita tak boleh nak perfection. Tolong ubah sikit mindset. Benda zero cost marketing tak boleh perfection sebab zero cost. Perfection hanya akan berlaku bila kita bayar Facebook ad contoh. Itu pun kalau tuan-puan ada experience buat Facebook ad, tahulah itu pun tak perfect. Itu pun macam-macam masalah. Walaupun kita bayar dia 10,000 sehari, 2,000 sehari. Okay, so kita join je semua group. Tak kisahlah admin tu nak approve ke tak approve ke, tak apa, kita request dulu. End up nanti kita akan filter. Okay, kita akan filter group-group yang ada kerjasama daripada admin group, yang admin group tak kacau, yang admin group auto approve kita punya posting. Okay, sebab kalau kita nak check one by one, itu dah jadi manual lah. So kita join dulu semua, tak kisah. Okay, so ini function auto join group. Okay, so keyword ni bukan setakat perak lah. Kalau tuan-puan berniaga kosmetik, tuan-puan boleh letak makeup. Kalau berniaga makanan, tuan-puan boleh letak resepi. Okey, boleh letak suri rumah. Okey, sekejap saya ada persoalan. Okey, so keyword dalam Facebook search ni jangan terlampau sempit. Bila terlampau sempit dia punya keyword tu, tak boleh cari. Maksud dia saya sempit tu adalah contoh grup resepi daging kismis. Ini terlampau sempit tuan-puan. So nanti tuan-puan tekan Facebook search, dia takkan keluar. Alright. Okay, kita ada bos Faizal. Assalamualaikum. Salam. Waktu ni 10 pagi memang tak ada orang, tapi saya memang tak boleh tahan lah. Saya nak buat juga Facebook live. Tak apa, saya tahu benda ni rekod. Okay, nanti saya upload je lah. Janji dia orang dapat manfaat dan explanation pada saya lah. So saya free pun waktu sekarang.
Nak tunggu saya free lambat lagi, hari Ahad pula. Okay, alright. So next sesi live sharing pada Ahad petang insyaAllah. Okay, Ahad petang. Ahad petang akan datang. Okay, so itu kedua lah. Resipi keyword Facebook search ni jangan terlampau sempit, bagi dia broad sikit, bagi dia luas. Okay, ni kita bincang auto join group sahaja baru. So resipi ataupun apa, ataupun kedah, okay, ataupun apa-apa lagi keyword-keyword yang sesuai dengan bisnes kita lah. Contoh grup-grup motor, okay, kalau tuan jual ni, okay, grup-grup masak, tulis je grup masak, okay, grup-grup coklat, okay, tulis keyword tu biar besar lah, biar broad, okay, luas. Okay, nampak? So dia akan join success. Okay, alright. Okay, kemudian let's say lah tuan puan dah berjaya join semua ni, dah siap semua ni, okay, tekan dia akan jadi, dia tulis completed, dia akan keluar tulis completed. Okay, so saya tak nak tunggu, kemudian saya nak stop sekejap. So ini adalah waiting. Waiting dia bermaksud kalau dia ada waiting, ada second tu, maksud dia proses tu telah berjaya lah. So kita boleh back, kita boleh tengok kat sini lah. Okay, monitor kat sini masa dia buat kerja. Okay, so ada yang buat benda yang tak betul, iaitu pergi save. Okay, pergi save dalam auto join group. Okay, group tuan puan kalau nak save, bukan dari sini, bukan save sini, okay. Jangan save dalam auto join group, nanti tuan puan akan dapat kosong. Okay, tuan puan kena faham maksud auto join group ni. Bila kita Facebook search ni, dia just correct senarai, bukan correct grup-grup yang telah di join. Okay, faham tak? Tak semua grup-grup dalam ni telah di join, ada yang tak join, ada yang account Nurul Sazwani ni tak join. So bila dia tarik keluar, tuan puan pergi save dan pergi upload untuk buat iklan, sebab tu fail. Sebab actually tuan puan tak join pun group tu. Faham tak? Okay, kena faham function tu, kena fikir logik. Okay, sebenarnya saya dah explain dalam guide, right? Okay, sementara tu selingan yang mana tengok live ni sekarang ataupun yang akan tengok masa rekod, saya minta kerjasama sangat-sangat tuan puan. Minta tolong, sangat-sangat minta tolong. Okey, luangkan sedikit masa. Luangkan sedikit masa tuan puan. Tuan puan bila terus langgar, terus jalan, kemudian tanya. Langgar kemudian tanya. Dia melambatkan proses tuan puan nak buat F-Boom ni. Okey, melambatkan proses tuan puan nak buat marketing. Okey, sebab actually tuan puan hanya boleh skip semua tu, boleh skip dari pelanggaran, boleh skip dari pening kepala, kusut masalah bila tuan puan pergi guide. Okey, saya minta tolong pergi guide. Right? Okey, timing untuk join group tak kisah. Yes, dia timing untuk join group tak strict sangat. Okey, boleh cepat. Tapi dia punya limitation join group jangan lebih daripada 200 lah per day untuk selamat. Dia yang tu je. Okey, join group ni tak ketat sangat lah. Tapi jangan lebih pada 200 per day. Okey, kalau boleh 200 per day tu dah cukup banyak tu untuk join group. Okey. So selingan tuan puan, kalau tuan puan tak nak langgar masalah, tuan puan pergi guide. Okey, di mana saya dah ada guide. Okey, of course ni adalah version lama lah. So tuan puan abaikan guide satu ni. Okey, tapi guide 2 ni akan ada masalah-masalah yang keluar. So boleh rujuk. Okey. Dan ini guide 3 penting. Di mana sebelum untuk buat F-Boom ni ada persediaan dia. Okey, untuk mengelak tuan puan kena block. Okey, itu kena, orang kata apa, kena security check. Okey, yang kena security check tu dia tak tengok guide 3. Nampak? Bila tak tengok guide, dia akan hadapi masalah tersebut. Dan dia akan pening, dia akan pergi komplain. So sebenarnya benda tu dah di ready. Kita pakai benda ni dah lama tuan puan. Saya pakai benda ni sejak mula-mula launch. Okey, sejak tahun lepas bulan 5 saya dah main dah dengan F-Boom ni. Okey, so saya tahu everything yang tuan puan akan alami. So saya buat siap-siap. Okey, cuma masalah orang tak nak pergi tengok guide ni.
Padahal ini penting. Tuan-puan bayangkan pergi IKEA nak balik kat rumah pasang. Tuan-puan kena tengok manual dia dulu. So itu yang step yang betul lah. Okay. So ini adalah benda-benda yang saya share. Okay, macam ni. Facebook mesti dalam bahasa English. So ada juga yang dia tak tahu. Lepas tu fail, kemudian marah. Actually kita tengok, alamak, Facebook dia tak setting dalam bahasa English. Okay, so kerap kali benda yang sama saja ditanyakan di group support. Actually dah ada. Okay, cara tarik group list dan save group yang betul. Ini saya dah buat juga. Macam saya explain tadi kan. Dah complete nampak. Macam saya explain tadi. Sini bukan tempat untuk save group kita. Sebab bila kita save dalam ni, dia tarik semua group yang kita dah join dan tak join. Sebab tu bila kita import balik dalam group list, dia tak menjadi dan akan fail. Dia akan keluar simbol macam tu, simbol good. Okay. Kenapa jadi macam tu? Dia tak tengok ni. Dia tak tengok. Okay. Tuan-puan tengok sekali lalu pun boleh. Okay. Ni pun ada masalah. Ramai juga pergi tutup Google Chrome ni. Okay. Masa software jalan, dia pergi close Google Chrome yang dibuka oleh software. Ni Google Chrome yang dibuka oleh software. Dia pergi pangkah. Logiknya di situ. Okay. Bila main technical, tuan-puan kena tinggikan logical thinking. Logiknya, bila tuan-puan pangkah, maka connection antara software dengan account Facebook putus. Okay. Connection antara software ni dengan account Facebook putus. Sebab tu dia tak boleh operate. Tak boleh function. Okay. Itu jangan pangkah. Nampak? Google Chrome ni yang dibuka software just minimize. Okay, dan kemudian saya pesan lagi, kalau nak buat kerja selain daripada AppBoom, tuan-puan bukalah Google Chrome sendiri. Google Chrome yang ada dalam anda punya laptop. Macam ni kan, saya buka sendiri punya. Okay. So, sebenarnya Google Chrome yang dibuka Facebook ni, jangan kacau dia. Jangan buat apa-apa dalam ni. Jangan pergi buat Facebook, like apa semua. Ini biarkan robot buat kerja dia. Itu sebenarnya yang betul. Okay, jangan kacau Google Chrome yang dibuka Facebook. Biar dia buat kerja. Okay, kita just monitor. Faham? Maksud monitor saya jangan pergi kacau-kacau dia. Kalau kita nak buat apa-apa dalam Facebook, kita buka Google Chrome sendiri dalam ni. Okay, dalam ni sekarang kan, tuan-puan nak buat apa-apa, nak ambil embed code ke, nak ambil copy link ke, apa ke, ambil dalam ni. Ambil dalam Facebook yang dibuka sendiri oleh kita. Okay, Google Chrome yang contoh tuan-puan nak ambil copy link apa semua kan. Nak copy link, nak ambil embed, ambil dalam Google Chrome yang kita buka sendiri. Bila tuan-puan kacau-kacau Google Chrome yang dibuka software, nanti dia ada loss lah. Dia ada jadi fail dan sebagainya. Itu dia punya masalah yang timbul. Okay. So, kunci kejayaan dia adalah melihat guide. Okay, melihat live yang saya buat setiap minggu dan faham benda ni proses. So, masalah yang kebanyakan orang hadapi ialah dia suka kacau Google Chrome yang dibuka oleh Facebook. Okay, Google Chrome dibuka oleh Facebook, biarkan. Monitor sahaja, tengok sahaja, jangan kacau dia. Kacau dia, dia kacau lah. Itu sahaja. So, apa-apa buka Google Chrome sendiri. Okay, simple lah, simple actually. So itu auto join group baru. Tak apa, kita akan sentiasa ada sesi live. Kita akan satu persatu. Selain daripada kita ada tuan-puan diberikan tutorial. Okay. Tuan-puan bila beli akan dapat tutorial ni kan. Tuan-puan bila beli, dalam email ada link untuk masuk tutorial AppBoom ni. Okay, dalam Telegram. Okay. So tutorial ni dia simple and fast. Okay. Simple and fast. Okay. Jangan risau, walaupun dia fast, kita boleh pause. Kita boleh replay. Ulang balik. Pause, replay. Pause, replay. Okay, itu cara dia lah. Saya nak belajar pun macam tu. Okay. And then, okay. Ada juga yang bertanya, jika nak join group support, okay, dia tanya password apa?
Okay, sebenarnya masalah kita orang Malaysia ialah tak suka baca. So actually dah ada ni. Nampak ni code membership Solvi kat bawah ni. Nampak siap tanda seru lagi. So masih lagi orang tanya password untuk join group support. Okay, sebab orang Malaysia suka skip. Dia baca-baca dia terus tekan klik, dia jadi pening. Padahal bawah tu kita dah sediakan. So ubah mentaliti, jangan main skip. Okay, ubah mentaliti, jangan main skip. Okay, tapi jangan terlampau slow pula tak buat tindakan. Alright. So itu. Okay, selain pada tu, daripada tutorial Telegram tu, dalam Facebook group support ni boleh tanya soalan, boleh refer balik. Kadang-kadang bila tuan-puan post tanya soalan, user-user lain akan bantu jawab. Okay, saya pun akan bantu jawab juga insyaAllah. Okay. Kemudian kita ada guide. Okay, saya sebenarnya akan tambah lagi video dalam ni. Okay, guide ni ada lagi 5 video saya akan tambah. Alright, ada permasalahan saya akan update sentiasa lah. Okay, alright. So itu sahaja yang bahagian basic untuk run FBoom. Okay, kemudian next step. First kita auto join group. So dia dah join semua. Sukses dah, stop. Okay, siap. Okay, jangan save. Next adalah pastikan ini tak kacau. Pastikan bahasa English kita punya Facebook. Okay. Kemudian kita pergi ke group list. Ini masanya untuk tuan-puan extract balik group list. Okay, first step adalah tekan extract ke group list, tekan je extract group. Okay, bila tekan extract group, Google Chrome software tadi dia akan hilang. Kalau dia hilang tu bermaksud benda tu tengah function dan sila tunggulah, please wait. Bagi dia masa untuk dia scrap, tarik. Okay, dia bergantung kepada RAM laptop juga. Macam sekarang ni tengah slow sebab saya tengah live, tengah OBS tu berat. Okay, walaupun laptop saya RAM 20GB tapi masalah OBS tu. OBS sekarang ni saya tengah live ni, dia berat, dia punya software ni, nampak ni. Ini berat. Okay, nampak dia bagi dia masa, dia akan tarik semua grup-grup yang account Facebook Nurul Sazwani ni join. So ada persoalan, page boleh buat tak? Facebook page boleh post tak ke grup? Okay, ada dua benda yang saya nak jawab. Nombor satu, kita tak boleh buat Facebook page yang login untuk posting kerana Facebook page tak boleh relate dengan Google Chrome. Faham tak? Nampak? Masa kita open je software ni, dia minta kita login account Facebook. Okay. Nombor dua adalah Facebook page ni, security system dia berkait rapat dengan Facebook Ads. So bila dia berkait rapat, kalau kita breach dia punya orang kata coding Facebook tu, dia ada risiko Facebook marah. Okay, dia punya level security sangat high sebab Facebook page dia related kepada Facebook Ads. Ketiga adalah Facebook page susah nak post dalam grup sebab tak semua admin benarkan. Macam saya admin grup FBoom e-store, ada 4 FBoom e-store. So kami tak benarkan Facebook page yang post. Okay, sebab ada reason dia. Alright. So kita nak personal account yang post. Okay, kebanyakan admin group macam tu lah. Okay. Kalau separuh fail. Kalau ada masalah auto join group, separuh sukses, separuh fail, apa saya buat adalah saya akan log out dulu Google Chrome yang dibuka Facebook ni. Tuan-puan boleh try. Saya takut dia lost connection. Ini special case kalau ada separuh fail tu, separuh sukses. Okay, itu satu, boleh log out. Okay, kemudian yang separuh fail tu, ada yang fail tu, tengok kepada group tu punya button. Ada group yang dia dah tak open untuk di-join pun ada. Sebab sekarang sebenarnya Facebook tengah buat pembersihan grup-grup. Banyak grup-grup yang hilang dari radar. Seriously. Itu ada beberapa alasan lah. Okay, kalau ada separuh sukses, separuh fail. Boleh try ni, log out kat sini dulu. Log out, log in balik. Okay, so kita teruskan kepada group list, function kedua yang penting. Okay,
bila keluar group list ni, ini adalah grup-grup yang dia dah tarik semua. Okey, dia tarik semua. Okey, maksud dia sekarang 604 grup yang telah di-join oleh Nurul Sazwani. Okey, group list ni dia tarik semua grup-grup yang telah account Facebook ni join. Okey. So, apa kita boleh buat? Okey, kalau saya untuk permulaan, saya akan run dulu post to group. Saya akan run dulu semua post to group kepada semua ni, semua grup-grup ni. First time. Sebab saya nak tengok yang mana yang sukses, yang mana yang fail. Yang fail, apa saya buat? Yang fail saya pilih kat dia, saya tekan delete dekat keyboard. Faham tak? Okay, so kita buat dia punya contoh. Alright. Selepas saya tarik, saya tak delete dia by random. Okay, saya tak tahu, sekarang ni saya tak tahu grup mana yang dalam account ni membenarkan saya beriklan atau grup mana yang perlu ID. Sebab ini memang dah lama punya account. Contoh, kebanyakan orang ada isu ni lah. So apa kita buat? Kita tak tahu yang mana satu, so kita tak boleh nak tekan tu delete. Kecuali kalau tuan memang tahulah keluarga Tok Jah ni personal group. Okay, nanti kita beriklan dalam grup-grup family pula kan. So saya tekan ni, okay, saya tekan dekat keyboard, right click dia tak keluar tau. Okay, tekan delete. Okay, alright. So untuk next version update, kita akan update dari segi ni, orang kata apa, dari segi sort. Dia akan ada button sort kat atas ni lah. So itu menjawab persoalan siap-siap kepada orang yang nak tanya. Sebab sekarang ni FBOOM ni cuma tinggal itu sahaja untuk dapat perfection. Okay, sebab kita akan cuba. Sebenarnya perubahan ni untuk apa, FBOOM version 2.6.1 dia complete function. Tapi bila complete function dia berat, satu dia berat, kemudian banyak net framework tak dapat pakai. Okay, Windows 7 dia banyak kacau, and then kita buat FBOOM version 3 untuk tambah auto engagement dan untuk ringankan dia. Bila ringankan dia, tuan-puan boleh buka banyak account dalam masa yang sama. Okay, tapi end up dia mengganggu sedikit dari segi sorting kat sini. So kita dah minta kita punya programmer research balik dan tambahkan balik sorting dalam ni. Okay, function sort dalam ni. Okay, tapi bagi saya tiada isu. Memang sedikit kurang automatik di situ, tapi anda Seribu Jaya tak anda Seribu Dalih lah. Okay, sebab actually bila tuan-puan dah run semua, dah tahu mana fail, mana delete. Okay, yang mana fail tu delete, kemudian boleh save. So in future, tuan-puan tak perlu dah tekan extract group ni, tuan-puan hanya perlu import from tag sahaja. Okay, sebagai contoh kita buat contoh dulu menggunakan post to group. Okay, nanti baru saya jawab soalan di komen lah, sebab ini penting. Ini penting untuk ubah mindset post to group. Post to group ni post content to group. Okay, maksud dia kita suruh Facebook masuk group, masukkan ayat, post. Dia bukan share posting. Share posting sini. Saya selalu guna post content to group. Ini. Okay, sebab apa saya pakai post content to group? Sebab saya nak tahu sekarang ni grup-grup mana yang ada isu, so saya nak delete dia. Okay, so post content to group. Apa saya buat? Okay, saya jenis nak cepat tuan-puan. Okay, mungkin tuan-puan suka masukkan gambar, masukkan video. Okay, kalau use video ni, dia ada isu bila group itu buy and sell, dia tak boleh post video. Dan dia, kalau tuan masukkan video dalam ni, nak post tu dia lambat. Internet, bergantung pada internet. Kalau internet tu lambat, dia menyebabkan software tak sempat nak upload. Dia tak cukup masa dah habis tu dia akan pergi next group. Sebab tu tuan-puan nampak post ayat je tapi group video tak post. Sebab internet tuan-puan tak laju. Okay, masa dah habis, dia akan pergi next group. Itu masalah dari segi use video. Alright. So saya sangat recommend. Okay, walaupun saya faham tak semua akan suka. Okay, maksud dia tak semua nak ikut apa recommend saya, terpulang pada tuan-puan lah. Saya suka cara pantas, cara mudah, cara smooth. So saya akan pergi ke Facebook yang dibuka oleh software. Okay, contohlah
Okey, contoh saya nak buat post content to group. Okey, saya ada satu Facebook page ni ataupun Facebook personal, boleh. Okey. Saya pergi masuk Facebook page saya. Okey, Facebook page saya ada 4.4k like. Okay, contoh saya nak ambil posting, okey inilah contohlah saya nak promotekan posting ini. Okey, mungkin semua orang suka buat macam ni, ambil copywriting, okey, masukkan dalam ni, okey, pilih gambar, contohnya macam tu kan, pilih gambar. Okey, so ini cara biasa post to join group, okey, post content to group. Okay, maksud anda pilih gambar, anda pilih video ni dan start. Okay. Tapi cara saya berbeza lah. Cara saya nak pantas. Okay. Kalau ini dia kena upload satu-satu. So bila internet kita ada isu, dia tak lekat gambar tu. Dia hanya lekat copywriting, tak lekat gambar. Kemudian dia next. Jadi skip. Sebab masa dah habis, gambar tak sempat upload. Pun ada case. So untuk mengelak benda-benda tu berlaku, saya suka buat apa? Saya ambil link posting ni. Saya buat posting ni siap-siap dalam Facebook page ataupun Facebook personal. Kemudian, tapi make sure buka dekat ni Google Chrome yang dibuka sendiri Jangan Google Chrome dibuka software. Okey, so saya ambil embed. Kalau boleh cari copy link lah dekat share ni ataupun dekat atas. Tak ada kan? Copy link tak ada. Okey, atas pun tak ada. Okay, kalau tak ada, tak risau sebab akan ada juga embed ni wajib ada. So orang akan tanya, mana embed saya tak jumpa pun? Kenapa tak jumpa adalah tuan-puan pergi buka dekat Google Chrome yang dibuka software, cari dalam ni memang tak ada. Dia kena cari di Google Chrome yang kita buka sendiri. Nampak ni? Ni Google Chrome saya buka sendiri, bukan Google Chrome dia buka software. Okay, so saya ambil embed. Okay, saya ambil embed. Okay, saya suka style ni, dia pantas. Okay, so saya ambil je URL of post. Okay, saya copy. Saya buat post content to group tapi cara pantas, cara lebih cepat. Okay, so saya buat spin text headline sajalah. Okay, contoh bestnya. Padu seminar ini, let's say. Okay, spin text Spin text, kebesarkan spin text adalah kurungan. Okay, antara palang kat tengah tu jangan ada space. Okay, ayat boleh ada space, antara palang tu tak boleh ada space. Okay, untuk spin text untuk lebih jelas. Okay, bestnya palang, jangan ada space, jangan buat macam ni. Itu salah. Antara palang tu jangan ada space, jangan ada space. Jangan ada. Nampak? Ayat boleh ada space, antara palang tak boleh ada space. Yang boleh ada space pun antara ayat. Okay, so post software akan post ayat ni secara rawak. Ikut suka dia lah, dia nak pilih yang mana kan. So spin text ni boleh unlimited. Okay, kenapa kita buat spin text? Akan orang tanya, kerana kita tak nak setiap kali post ayat yang sama. Facebook boleh detect anda spam sebab asyik post ayat yang sama. Okay, so kita letak sedikit spin text. Bagi saya tak suka letak banyak. Saya letak sikit untuk bezakan ayat itu sahaja. Okay, kalau banyak-banyak pun bolehlah tuan-puan. Kalau tuan-puan nak buat banyak kan, lagi baguslah. Tak ada isu. Okay, boleh unlimited. Alright, tu spin text. So apa saya buat dekat bawah ni, saya paste je link posting tu. So software akan share ayat ni, dia akan keluar dekat Facebook. Okay, so saya dah ada group list sekarang yang saya tak filter pun. 604 ni memang dia totally orang kata apa, bersih lah, raw, mentah daripada extract group.
dalam ni mesti akan ada group yang tak boleh iklannya. So saya tak tahu mana satu. So saya kena run dulu bagi habis. Dari situlah saya tahu mana okey, mana tak okey, kemudian saya boleh delete. So ini first time nak kena buat. So saya suka cara guna pantas. Saya pergi ke saya punya posting mana-mana. Saya siap posting. Okey. Saya guna page. Okay, sebab page ni dia best, dia boleh ada indikator kat bawah ni berapa reach kan. Okey, berapa orang reach apa semua. So saya boleh test posting mana yang dapat feedback bagus, posting mana yang tak dapat feedback. Bila kita buat, ni tuan-puan, ini marketing tau. Okay, tools ada, marketing tu kena faham. Contoh tuan-puan terus buat post content to group, post, masukkan gambar, masukkan video, post ayat, terus tekan start. Memang post tu akan masuk grup-grup, tapi tuan-puan tak boleh detect balik adakah posting tuan-puan tu ada good result atau tak. Faham maksud saya? Okay, tuan-puan biasa guna phone, pergi masuk grup, copy ayat iklan, tap post. Okay, post. Adakah tuan boleh track balik? Tuan-puan boleh track balik iklan tuan-puan tu dari segi copywriting, gambar, video memberi result atau tak. Bila kita tak boleh tengok balik result, data dia, menyebabkan kita tak tahu itu best atau tak best. Sebab marketing ni test. Marketing ni test forever. Everything kena test dulu. Dia tak boleh assume. Okay, so dengan cara saya buat Facebook page, bila saya share posting, okay, maksudnya posting ini akan diviralkan grup-grup. So saya akan tengok result dia. Selepas 500 share, berapa reach saya dapat? At least lah. So kita tahulah kalau reach tu rendah, dia ada indikator orange kat sini. Kalau orange tu penuh, maksud dia benda tu dapat engagement lah, dapat respon, dapat feedback yang baik daripada audience yang menerima iklan kita. Sebab itu saya suka cara ni lah. Okay, berbanding kalau kita post one by one tu, kita tak tahu, kita tak boleh track. Okay, saya just suggest dan recommend pada tuan-puan lah. Okay. Kemudian dah macam ni, okay, kenapa saya suka cara ni? Sebab dia lagi cepat, okay. So actually sebelum nak buat ni, tuan-puan kena tengok time and setting. Ini the paling selamat untuk post to group ni, post content to group adalah 100 ke 200 second, 10 minit every 30 action. Itu cara selamat lah. Okay. So ada orang tanya, boleh tak saya nak cepat? Boleh, tapi risiko tuan-puan tanggung. Kalau tuan-puan banyak akaun Facebook, kasih jalan saja. Okay. Kalau banyak akaun Facebook, kasih jalan pun tak apa, terpulang. Okay, kita just advise. Okay, tuan-puan memiliki software ni, tuan-puan buat lah. Kalau ada banyak akaun, kalau contohlah buat gila-gila, satu akaun ni kena block. Okay, kadang-kadang kena block pun sehari ataupun paling maksimum pun seminggu. So tuan-puan ada banyak lagi akaun Facebook kan. Okay, tu tak ada isu lah nak langgar apa kan. Kalau yang tak ada banyak akaun, so better main safe lah. So itu advisable daripada saya lah. So tapi dalam live ni saya nak cepat, saya nak tunjuk result dengan cepat. So saya langgar je lah sebab akaun saya banyak, ada 10. Okay, 20 ke 30 second. Okay, kemudian saya minimize. Saya buka balik Google Chrome, dibuka software sebab saya nak monitor. Alright, kemudian saya tekan start. Nanti saya tengok di chat sebab saya nak make sure yang ini orang faham bila tengok live record ni pada akan datang. Okay, nampak saya pakai post content to group. Saya letakkan headline di spin tags kan. Kalau boleh buat spin tag, jangan tak buat sebab nak mengelakkan Facebook di tag yang kita asyik spam je. Walaupun akaun Nurul Sazwani ni dah kuat. Okay, saya ambil link posting, copy link posting mana? Link posting ini. Ini posting saya buat 3 jam tadi. So saya nak viralkan posting ini ke grup-grup. Tapi tak guna share. Guna copy link dia. Ambil ni, pergi embed. Alright, tapi wajib buka Google Chrome yang sendiri. Jangan pakai yang software buka kat sini. Alright, okay. Okay, so kita try buat. So kita tekan start. Tengok group list. Pertama dia akan ambil Friends of Pendang. Okay, sebab dia nombor 1. Okay, group ni dia ada buy and sell, ada discuss.
Okay. So selalunya dia first group dia ambil masa sikit untuk loading. Selalu macam tu lah. So tuan-puan biarkan dia. So dia cepat lah. Dia just perlu type ayat dan dia post. Post. Siap satu lah. Ini sukses punya lah. So kita tengok balik. Nampak? Dia akan keluar macam ni. Nurul Sazwani share a post. So posting ni orang akan nampak. Okay. Tapi link ni akan keluar lah. Okay tuan-puan. Dalam group ni. Apa yang menentukan orang baca tak baca adalah gambar. Nombor satu ini. Okay. So jangan risau. Walaupun page ke post. Apa account post ke, personal post ke, page ke post ke, yang tu tak penting. Yang penting number one, okay, dalam segi marketing adalah you punya content gambar tu kena attract, kena tarik mata orang. Itu nombor satu. Okay, jangan terlampau complicated. Duduk fikir, tengah fikir, Nurul Sazwani post ke page yang nak post. Itu tak memberi impak sangat. Okay, impaknya adalah anda punya gambar, anda punya headline ni, copywriting ni. Adakah menarik orang untuk tekan link ataupun untuk respon komen? Itu yang penting. Dua ini, content, kreatif iklan tersebut. Content iklan tersebut penting. Itu the most penting. Okay, so kita tengok balik dekat software. So memang dia yang sukses punya keluar dululah. Kalau yang fail nanti, saya harap ada yang fail nantilah sebab saya nak delete group tu. Okay, so sementara dia buat kerja. So saya tengok dia buat kerja. So saya tengok dekat komen lah. Ina Mazhar, Assalamualaikum, saya Nubi. Nak tanya macam mana nak test post tu group dalam 10 group tu. Kat mana nak setting? Sila tengok balik live ni daripada awal. Sebab saya dah one by one. Orang kata apa? Buat sharing secara slow. Sangat-sangat slow, step by step. Dari login, dari pergi auto join group dan kemudian sekarang ke group list. Zulfakri Kamarudin, masalah tu adalah tuan-puan mungkin tak tengok. Boleh tak komen kat saya Zulfakri Kamarudin? Okey, adakah pernah tengok guide nombor 3 ni? Ataupun tak pernah tengok guide nombor 3? Boleh tak komen? Okey. Kena block tu dia banyak faktor. Okey, kena block ni bukan sekadar kita punya spam ke apa. Yang nombor satu adalah kita punya iklan Facebook detect menjual. Itu nombor satu. Kebanyakannya kena block. Saya minta balik copywriting, saya test. Memang lah. Memang dia punya posting tu, ayat iklan tu menjual. Posting tu bermasalah. Okay. So actually kan sebelum saya pakai, sekarang ni kan saya tengah saya tengah guna posting ni untuk diviralkan kan, rasa redak jualan bla 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 ni. Sebelum saya post dekat Facebook page saya ni, sebelum saya post, saya test dulu. Okay. Okay, auto post engagement tu saya akan buat video untuk kurangkan masalah tu. Okay, first kali tuan-puan jangan ambil terus 100 post lah. Okay, bila on auto engagement, biar dulu baru tekan start. Itu auto engagement. Auto engagement, nanti kita akan buat video dalam group support. Okay, kalau guna auto engagement, okay, biar dia relax dulu baru tekan start. Kalau boleh jangan 100 terus. Okay, dia lambat nak correct. Bila lambat correct, tuan-puan tak nak tunggu kan. Okay, kalau boleh 20 macam tu okay lah. So and then bila dah ni, relax dulu, biar dia ni dulu baru tekan start. Baru akan jadi. Nanti kita akan try dalam video seterusnya lah, sebab saya nak step by step sebab sesi live kita ada berperingkat. Okay.
Oh, semua saya sukses pula. Mana yang fail ni? Okey, akan ada group yang fail juga ni. Okey, so and then untuk menjawab persoalan, okey. Ini Google Facebook buka. Okey, kalau tuan-puan punya memang tak sukses langsung, fail. Okey, ada isu mungkin memang tuan-puan kena limit lah. Memang pergi ke manual pun tak boleh post. So memang akan fail. Fail tu bermaksud software tu tak dapat tekan join. Bila tak dapat tekan post, tak dapat tekan post sebab Facebook dah limit. Okay, dia nak tekan post tak boleh. So dia akan fail. Okay, itu satu. Kalau fail juga guna post content to group. Okay. Cara dia tuan-puan sampai tak tahu nak buat apa dah. Cara dia tuan-puan log out Facebook yang di dalam ni. Log out Facebook yang dalam ni, yang dibuka software. Ni Google Chrome dibuka software, log out Facebook dalam ni. Okey, kemudian dah log out profile ni, Nurul Sazwani yang saya tengah pakai ni, tuan-puan delete account tu. Delete, kemudian add account lain. Add account sekali lagi dan login balik. Sebab mungkin ada setengah account dia lost connection dengan software dah. So kita kena log out, login balik. Okay. Sebab kita dah try, memang akan ada certain account yang kita check memang tak ada isu apa pun, tapi dia post content to group ni, fail. Kemudian kita suruh dia test ke manual, boleh pula post. So itu lost connection. Okay. Tapi kita memang akan tanya soalan lah, Facebook dalam bahasa Inggeris tak? Okay, Facebook punya bahasa dalam bahasa Inggeris tak? Ada jangan pangkah tak benda ni? So of course lah, sebab kita tak tahu the real situation kan. Okay. So itu untuk menjawab soalan post content to group kalau yang semua fail. Okay. So bila status sukses ni, apa maksud dia? Tak semua posting yang sukses dimasukkan ke grup. Okey, ada yang masuk, ada yang tak masuk sebenarnya. Sukses ni indikator dia bermaksud robot telah buat kerja dia, iaitu pergi post. Masuk lekat tak lekat dia bergantung kepada admin group tu juga. Bergantung kepada group yang tuan-puan join. Sebab kalau tuan-puan banyak join group-group yang perlu ID, perlu approval. Okey, sebab tu tuan-puan tengok kan. Tuan-puan akan kira, saya tahu. Tuan-puan akan kira, 20 group sukses tapi dalam post tu tak ada pun. Sebab group tersebut, admin tu tersebut set sebagai pending approval. Tak semua group memang keluar sukses sebab dia dah done kerja dia lah. Okey. Macam tadi mana iklan Malaysia 1.0 kan. Okey, tak yang sukses ni bukan bermaksud group iklan tuan-puan dah ada dalam grup tu. Dia hanya di-post. Sukses bermaksud berjaya di-post. Okay. Approve tak approve, tengok admin group tersebut. So, cara yang senang adalah tuan-puan nak monitor balik yang mana sukses ni. Kalau contoh sukses semua ni, tuan-puan boleh buka ke Facebook group sendiri. Okay. Facebook group. Buka Google Chrome sendiri atau guna phone lah, senang. Okay, pergi je ke bahagian setting Facebook. Okay, setting and privacy ni. Cari activity log. Check di activity log. Ini check nantilah. Okay, guna phone senang. Okay, pergi masuk Facebook app. Kemudian cari setting Facebook, pergi activity log. Okay, tapi make sure jangan check activity log dalam Google Chrome dibuka software. Saya cakap jangan kacau dia kan. Biar je. Kalau tuan-puan check dalam ni memang tak akan ada. Dan nanti akan bising-bising dalam group support. Okay. Memang tak akan ada. Sebab masalah dia orang suka guna yang Google Chrome yang dibuka software. Jangan kacau dia. Biar. Kita just monitor dia punya kerja je. Okay. So. Okay. Tengok ni contoh activity log account saya sekarang. Dia akan tunjuk lah sebenarnya. Okay. Tapi saya tak buka Nurul Sazwani punya.
Sekejap saya terbuka dulu Syazwani punya sekejap Okey, so sementara saya nak check activity log dalam akaun Nurul Syazwani ni, seperti yang saya nak ulang lagi, sebelum anda nak post apa-apa dalam Facebook page, Facebook group, apa-apa ayat iklan yang tuan-puan nak buat, gunakan apa-apa function, post to group ke, share post to group ke, tuan-puan sebenarnya kena check dulu iklan tersebut adakah didetect menjual. Pergi ke what's on your mind, okay, dalam handphone. Okay, pergi ambil ayat tu dulu, check dulu. Bila tuan-puan tak check dan tuan-puan terus buat, kemungkinan ayat iklan tersebut dan gambar video iklan tersebut memang Facebook detect sebagai menjual. Bila Facebook detect sebagai menjual, kita pula pergi buat banyak aktiviti, post ayat yang sama, okey, ayat yang detect menjual ke dalam grup-grup, itulah Facebook akan anggap kita spam. Okey, dia punya dekat support inbox nanti keluar apa tau. Dekat sini, dekat help and support inbox dia akan keluar, you has been restricted, ada sekian-sekian tarikh. Sebab dia kata kita melanggar community standard violate on spam. Kebanyakan yang kena macam tu lah. Okey, kemudian kadang-kadang tuan-puan punya iklan memang melanggar polisi. Itu memang tak boleh apa tuan-puan. Itu memang tak boleh nak buat apa. Sebab tu saya ada buat satu sharing kan dalam Facebook group Solvi eksklusif. Okey, contoh-contoh iklan-iklan yang melanggar polisi. Okey, kalau langgar polisi, tuan-puan pakai software apa pun, dia memang tak boleh lah sebab Facebook dah tak benarkan benda tu. Okey, saya cuba cari sekejap. Saya ada share satu posting. Ini. Announcement. Okey. Dalam Solvi Private Exclusive Group ni, saya dah share, ini adalah dibuat oleh top student saya dan reseller Fboom. Okey, syarat beriklan dan himpunan post bermasalah. Okey, tuan-puan, nampak kita bukan setakat sekadar beri software, kita bagi sekali ilmu, contoh-contoh posting yang memang Facebook akan remove, Facebook akan buang. Bila dah buang tak apa tuan-puan, dia akan block tuan-puan. Okey, itu yang bermasalah, Facebook ni dia ketat. Okey, tuan-puan boleh tengok dekat sini, himpunan post bermasalah dalam grup Telegram. Beri sedikit masa untuk belajar benda ni semua supaya kita tahu, saya buat ni salah. Okey, dalam ni saya punya partner akan buat contoh yang mana Facebook remove. Okey, partner saya ni dia admin group. Tuan-puan, dia admin group kaki tangan swasta dan kerajaan. So sebagai admin group, dia tahu apa posting yang Facebook marah kat dia. Tuan-puan, admin group sebenarnya akan dapat email tau. Kalau tuan-puan
post iklan yang melanggar polisi. Saya sebagai admin group juga saya dapat email. Saya nak try tunjuk email tersebut. Okay, sekarang kami lebih kepada nak educate tuan-puan. Okay, kita bukan sekadar provide software, kita nak educate. Alright? Ini bukan dia. Kita akan go through sedikit tentang posting-posting yang bermasalah lah. Saya just nak tunjuk, saya nak cerita the real story sebagai seorang admin group. Okay, sebab kita nak tahulah apa. Tak apa, nanti saya tunjuk. Okay, so kita tengok balik. Okay, sekarang ni sukses berapa? Semua sukses ni. Sukses post je lah, tapi tak tentu dia masuk tak masuk kan. Sukses ni maksud dia robot tu berjaya post. Lekat tak lekat, masuk tak masuk kita tak tahu. So kita buka balik kita punya Facebook. Okay, sekarang ni saya punya Facebook adalah Nurul Sazwani. Saya punya account. So saya kena check balik account Facebook Nurul Sazwani lah. Kalau saya guna handphone senang lah. Kemudian tuan-puan boleh pergi sini. Okay, setting ni. Okay, cari settings. Okay, cari settings. Activity lock. Okay, dalam phone senang. Setting, scroll ke bawah mesti jumpa activity lock. Activity lock. So nampak dia akan tunjuk yang dah berjaya post. Kita perasan lah sebab gambar kan, teknik seminar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tengok balik ada berapa dah. Nampaknya semua sukses. Okay, sebab Nurul Sazwani ni grup-grup dia ni banyak yang memang open group lah. Okay, so tuan-puan tengok dekat sini. Akaun Nurul Sazwani ni saya memang daripada dulu join grup-grup yang orang kata apa, yang public lah, yang auto approve punya. Okay, selalunya yang bawah-bawah ni, yang ni bawah-bawah ni mesti takkan jadi sukses lah, sebab saya tengok pun tahulah iklan laju-laju ni, yang ni perlu ID ni mesti tak sukses punya. Okay, lelong viral ni pun tak boleh. Yang atas-atas ni semua yang okay punya. Yang ni Malaysia apa ni? Terbaik e-shop. Ini mungkin tak sukses, ni perlu ID. Banyak atas ni semua opennya. Inilah, ini perlu ID. Okay, so tuan-puan, bila kita bermain lama dalam Facebook group, kita tengok nama pun kita tahu dah ID ke tak ID. Kaki viral ni memang tak boleh ID, nampak. Dia memerlukan experience lah. Lama-lama tuan-puan akan hafal sendirilah kan. Sebab mungkin tuan-puan dah selalu biasa post ke group, lepas tu tak lepas, so tuan-puan dah ingat dalam otak lah. Okay, so saya tak boleh tunjuk semua sampai sukses sebab nanti lambat. Contohlah tuan-puan. Kita kembali kepada pelajaran. Contohlah tuan-puan, ada sukses tiba-tiba ada yang fail. Okay, yang mana fail? Contohlah, okay, viral tanpa iklan ke viral ni fail. Kemudian tuan-puan delete dia. Delete guna keyboard. Delete mana-mana yang fail. Contoh ini fail, delete. Ini fail, delete. Okay, delete. Okay, delete. Tapi make sure tuan-puan run semua sampai habis lah. So 600 group ni 2 hari ni. Okay, 600 group ni 2 hari kalau ikut. Selamat. Okay, delete. Tak semestinya tuan-puan tengok lah yang mana yang fail. Ataupun tuan-puan memang dah tahu, memang group tu memang tak boleh nak post. Macam iklan laju-laju 2 ni perlukan ID. So saya just nak share kepada tuan-puan, saya tak pernah beli ID group.
Saya tak pernah beli. Itu kalau tuan-puan beli lagi bagus lah. Saya tak beli. Saya hanya beli group ID satu sahaja. Okay, iklan laju saya tak beli. So saya kena delete. Ini kena delete. Guna keyboard. Okay, delete yang mana tuan-puan rasa tak nak kan. Delete. Okay, kerja ni memang first time banyak kerja sikit. Okay, tapi kerja ni sekali sahajalah nak buat. Okay, contoh delete semua yang tak nak. Delete semua yang tak berkaitan dengan bisnes kita kan. Okay, benda ni semua sekali je tuan-puan. Okay, sekali sahaja nak kena buat. Okay, mungkin mengambil masa tuan-puan 20 minit macam tu. Okay, untuk delete semua yang tak berkenaan. Okay, Indonesia ni semua tak boleh. Delete. Tak nak. Okay, ini semua Indonesia punya group. Okay, contohnya. Okay, delete. Tak nak ni semua. Okay, ataupun kalau tuan-puan susah tak payah satu-satu. Tuan-puan tarik je semua ni. Delete. Dia boleh tarik semua. Okay, ni tak mau. Tak nak kan. Contoh. Delete. Tak nak. Okay. Bukan satu-satu. Boleh macam scroll. Macam tu. Okay, boleh besarkan. Boleh scroll. Yang tak nak punya. Delete. Ini apa Vietnam punya group ni apa pasal. Tak nak punya. Delete. Okay. Selepas delete semua. Dah cun. Okay, dah tengok. Ini semua group-group memang sukses punya. Yang open punya. Inilah masanya tuan-puan tekan save. Okay, jangan save dari auto join group. Save kat sini. Sini adalah group-group yang telah account ni join. Okay, tekan save. Okay, save dekat mana terpulang kat pada tuan-puan lah. Macam saya buat satu folder dipanggil group list FBoom. Saya buat macam tu. Okay, nama apa-apa terpulang. Saya akan letak Nurul Sazwani. Ikut nama Facebook, Nurul Sazwani latest group list. Okay, nampak? Contoh saya save dekat desktop sekarang kan. Save. Sudah save. So apa tujuan kita save ni? Tujuan apa tuan-puan? Sebab kita dah filter. Kita dah filter group tu bagi cun punya. So next time, let's say next time kita nak buat post content tu group ni juga. Okay. Cara dia next time adalah contohlah tuan-puan dah buat habis lah group. Semua ni dah habis, dah siap semua. Semua dah siap. Dia tulis completed. Apa saya buat tahu? Saya clear je lah. Tab clear. Kemudian mana software dibuka? Okay. Bila clear, dia automatik jadi terstop kat situ. So robot berhenti bekerja. So apa saya buat? Saya import sahaja. Import from txt. Saya cari balik group yang saya dah save tu. Nurul Sazwani latest group list. Dia keluar balik lah. So tuan-puan tak perlulah nak sort setiap kali. Sebab tuan-puan dah save siap-siap. Filter siap-siap. Group-group yang tuan-puan nak. Asingkan. Boleh asing sebenarnya. Ikut resepi sahaja punya group. Boleh. Ataupun masakan sahaja punya group. Boleh. Penduduk-penduduk negeri punya group pun boleh. Macam tu. Okay. First time sahaja nak kena banyak kerja sikit. After that, memang dah ada senarai group tu senang lah. Import je. Kemudian import. Kemudian pergi balik fungsi post to group ni. Tekan start balik lah. Nampak? Dia mula balik daripada atas lah. Daripada friends on pendang tadi lah. Nampak? Dia friends on pendang balik. Mula pada atas balik. Yes. Okay, nampak? Macam tu. So, kenapa saya suka cara ni? Kenapa saya akan minta guna cara ni? Sebab nampak cepat. Smoothnya. Post. Terus keluar. Nampak just now. Dia kurang sikit isu berbanding kalau post to group kita guna video. Isu dia apa? Bila kadang-kadang internet Malaysia ni memang tengok tempat kan. Kalau tuan-puan unify laju tak apalah. Kalau biasa dia dah typing. Dia dah typing, dia dah upload video tapi video tu lekat. Video tu mungkin berat kan. Saiz tuan-puan punya video memang berat. Tak sempat video tu nak upload, masa dah habis, dah ke next post. Kemudian dia akan skip lah. Sebab tu ayat je keluar, video tak keluar. Okay, video tak post, ayat je post. So itu isu dia. So nak senang, nak mudah, kita ada solution ni. Tuan-puan masuk sahajalah. Masuk dia. Saya tengok balik mana pergi. Contoh tuan-puan post lah video panjang mana pun tak kisah. Nak letak gambar kau-kau pun dalam post ni. Macam ni kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 gambar pun tak apa.
dalam posting ni. Tak kisah. Kalau berbanding nak upload satu-satu gambar, lambat. Faham tak maksud saya? Boleh post siap-siap gambar, bagi banyak-banyak dalam ni. Tak kisah. Kemudian ambil je dia punya embed dan ambil link tu. Tepek je kat sini. Kan senang kerja. Asalkan benda tu di post. Okay? Cantik tak cantik itu belakang kira lah. Nak cantik buat design. Ini asalkan orang nampak. Okay? Mindset marketer macam tu. Cantik tak cantik tu belakang kira dulu. Tapi sebenarnya dia faktor kejayaan iklan tuan-puan adalah dari segi gambar. Mesti attract, mesti best punya gambar lah. Kemudian dari segi copywriting headline. Itu yang penting sebenarnya. Sebab software ni tugas dia untuk auto main volume. Okay? Tapi dia juga bergantung kepada anda punya ni headline, anda punya gambar. Okey, nampak? Kenapa kami design bagi nampak teknik meteor? Okey, kenapa tu? Ada meteor sekali. Sebab nak bagi orang macam attract. Teknik meteor. Apa benda ni? Teknik meteor tak pernah dengar. Nampak? Faham tak marketing? Message tu nak sampai. So kalau tuan-puan hanya gambar produk biasa, okey, yang common orang selalu buat, dia menyebabkan orang tengok, orang nampak tapi orang scroll, tak stop. So jadi tak efektif lah. So saya suka cara ni. Nampak pantas. Okay, so sementara dia buat, saya tengok komen. Kemudian kita tengok apa information dalam sharing tentang iklan-iklan yang melanggar polisi. Okay, Zipo nak tanya feedback. Kadang satu dalam grup yang nak tanya feedback ke kadang status dalam group list yang running tak tally dengan current group yang Chrome software buka tengah run. Tak tally sekejap tak tally. Pelik juga benda ni happen kalau tak tally. Better try log out dulu. Log out Facebook yang tengah buka ni. Okay, log out dalam Google Chrome yang dibuka software, log out, log in balik bagi dia dapat connection balik dan correct balik get group list tu. Cuba tengoklah. Sebab saya pun nak buat ada fail kan. Okay, ada fail. Okay, so ada juga yang jadi ini saya tak nak next time saya delete okay, ada yang jadi success kemudian fail. Bermaksud tuan-puan punya account tak kuat. Faham tak? Sukses dah 20 sukses, tiba-tiba lepas tu semua fail. Bermaksud account tuan-puan memang tak kuat. Account tu tak dapat nak tampung posting yang banyak. Okay, so kena kuatkan account dulu. Kena tengok balik di guide 3 cara untuk kuatkan account. Sebab Nurul Sazwani punya account ni dia kuat. Account wifi ni kuat. Dia kuat berinteraksi dengan kawan-kawan dia, buat live dan sebagainya. So tak ada masalah lah. So akan ada macam tu. Sebab dia sukses, dia fail. Anda kena limit dah. Okay, anda kena limit. Tu bahagian kuatkan account dulu. Sebab tu dalam group 3, sebelum nak run post to group ni, actually kena buat apa? Kena lihat ni guide nombor 3 ni, persediaan sebelum guna Fboom dalam guide. Okay, dalam Solvi Private Exclusive Group guide. Persediaan tu dulu. Polisi, cara mengelak block dan persediaan dari segi kuatkan account. Sebab tuan-puan kena faham, account yang tak pernah post banyak, suddenly hari ni post sampai 200, itu risiko. So kena naik gradually. Okay, account ni account tak pernah aktiviti banyak dalam Facebook. So tiba-tiba pop, anda buat pam, Facebook akan detect unusual practice. Sebab tu tuan-puan dapat capture tu. Okay, and then yang the best is kekuatan account bergantung, nak spam banyak bergantung kepada kekuatan account. Faham tak? Nak spam banyak kena kuat account kena aktif. Lagi aktif lagi boleh potential untuk push banyak kali. Okay, so yang bermaksud masalah push banyak tapi account tak aktif, account tak kuat, menyebabkan tak tally. Dia ada sistem di belakang, dia boleh detect benda tu. Kemudian itulah menyebabkan dia limit. Dia tak block dulu, dia limit. We have been limit bla 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 bla. Betul tak? So itu yang jadi fail tu. Mula sukses kemudian fail. So itu explanation kepada orang yang mengalami masalah tersebut lah. So benda yang saya cakap, benda ni proses. So banyak proses dulu, iaitu kena
Group list ni kena filter, kemudian kena kuatkan account. Okay, of course lah permulaan tu banyak kerja sikit. Lepas tu tuan-puan akan automation sebab after this benda buat tu hari-hari je. Okay. Sebab account ni saya dah pakai berapa bulan dah guna Fboom. Okay. Memang account ni saya pakai Fboom hari-hari. Okay, boleh je push, tak kena block pun. Sebab saya dah faham. Okay, saya dah buat pakai hari-hari since bulan 5 tahun lepas. Masa tu kita baru set up Fboom version lama tu lah. Alright. Tak boleh masa auto engagement berjalan boleh ke run iklan tu group juga suatu masa? Tak boleh. Fikir logik tuan-puan. Okey, akaun tuan-puan tengah auto engagement, tengah buat satu fungsi auto engagement, tuan-puan pergi buat pula post to group. Bertindih tuan-puan, bertindih. Mana tahu satu masa tu serentak post. Saat yang sama, detik yang sama, like di wall, post di group. Boom, serentak. Robot detect block. Okey, tak boleh. Benda ni dia human kan kita je. Dia kena satu masa satu fungsi. Satu masa satu fungsi. Okey, pilih fungsi yang mana yang nak buat dulu. Kalau nak buat banyak fungsi, cara dia sila banyakkan akaun Facebook. Sila add on banyak akaun Facebook. So Nurul Sazwani ni mungkin dia buat post to group. Zivu Viral ni dia buat auto engagement. RH Khan ni dia buat auto join group. Itu boleh sebab akaun lain-lain. Dan setiap akaun dia akan buka Google Chrome berasingan. Perasan tak kenapa kita setiap kali buka aja akaun lain? Contoh sekarang kita buka akaun Zivu Viral, akaun saya, kita open. Dia automatically buka Google Chrome yang lain. Sebab kita tahu kalau pakai Google Chrome yang sama, FB boleh detect punya. Nampak ni Google Chrome asing. Sebab tu kita tak suggest kalau tuan-puan nak banyak account login dalam Google Chrome yang sama. Memang boleh detect. Google Chrome ada benda dipanggil catchy. Okay, saya tak tahu nak explain macam mana catch tu. Catch tu macam jejak digital lah. Dia macam kita pergi sungai, okay, kita basah kaki, kita jalan dekat jalan yang simen, dia ada basah punya tapak kaki tu kan. Jejak digital tu dipanggil catch ataupun catchy. Di dalam Google ada. So Facebook ni dia akan detect catchy kita. Macam tu dia boleh tahu Mamat ni muka sama, akaun banyak. Kemudian dia disable akaun baru tu. Ada catch. So setiap kali kita open je akaun lain, nampak ni, dia akan buka Google Chrome yang lain. Okey, ni nampak ni. Ni Google Chrome yang lain. Okey. So kalau dah sekarang ni Nurul Sazwani tadi tu dia dah buat post to group. So saya buka lagi Zivu Viral akaun kedua, saya nak buat auto engagement pun boleh lah. Okey, so kita try buat auto engagement. Auto engagement, comment and like, 10 post, 10 second. Okey, so biar dia relax dulu. Kita nak type, hi, jom makan sedap-sedap lunch. Okey, contohnya lah. Okey, so ada orang bengang kita juga kenapa benda ni tak boleh nak scroll. Okey, tak apa, itu akan update nanti. For now, under maximize, minimize saja. Bagi saya isu ni remeh je kan. So boleh je buat, tak ada masalah. Nak seribu daya, tak nak seribu dalih. Okey, so memang okey. Kita tahu ada kelemahan Fboom version 3 ni. Kelemahan dia dua sahaja yang akan di-improve nanti dari segi ni lah. Scroll ni tak ada kan. Okey. Sebab dia nak bagi ringan sebenarnya. Okey, ada bila nak bagi ringan dia ada effect certain things. Okey, kita akan improve. Alright. Okey, kemudian auto engagement. So, kita tekan start. Dia bagi masa sikit kat dia. Tekan start. Okay, dia akan get post from wall. Nampak? Saya dah bagi dia masa sikit. Saya tak terus tekan start. Baru dia boleh function. Baru dia boleh function. Nampak? Nampak auto engagement berlaku. Dia tuan-tuan perempuan pop start. Dia tak sempat tuan-puan. Bagi dia relax dulu untuk baca coding. Sebelum nak tekan start ni bagi dia relax dulu. Bagi dia sikit masa untuk baca coding. Baru dia boleh buat making engagement macam sekarang. Okay. So for now, apa sahaja dalam wall dia balun je.
Okay, nampak orang putih komen pun saya hentam. Tu terbaik tu Muhammad Azrizan tu mantap tu, saya tahu lah. Tu ini dua orang ni mesti buat auto engagement kan. Ini dua orang mesti buat auto engagement ni, tak ada benda lain ni. Padahal iklan ni iklan English kan lantak je lah. Janji Facebook nampak kita aktif lah. Okay. So sebelum pakai auto engagement, actually tuan-puan kena relax dulu, bagi dia take time sikit baru tekan start. Tu saja. Alright, so ini bolehlah nampak akaun asing ini buat auto engagement dan tadi buat post content to group dalam masa yang sama. Okay. So alright. So kita tengok. Okay, VPS macam ni tuan-puan. Kalau tuan-puan ada VPS, tuan-puan kena ada dua set key yang berbeza, dua key. Satu key untuk di dalam laptop, satu key untuk di VPS kalau nak run dua-dua. Boleh run dua-dua tapi dua key. So cost lah. Okay. Dia key ni dia bergantung location. Dia boleh detect. Sebab key yang dalam VPS tu tempat lain dah. Komputer yang lain. Okay. Dalam ni komputer yang lain. So dua key. Kalau boleh yang sama, try tengok dululah. Kalau guna key yang sama boleh lepas, jalan sajalah. Kalau tak boleh tu kena PM admin lah. Okay, boleh buat benda yang lain. VPS lain, dalam ni lain. Okay, VPS lain guna remote control RDP. Okay, yang tu lain, yang ni lain. Boleh buat function lain-lain. Tapi jangan akaun yang sama lah. Dalam VPS, akaun Nurul Sazwani tengah buat engagement. Dalam ni, akaun Nurul Sazwani tengah post. Tak boleh juga sebab Facebook nampak dua benda, dua tempat berbeza masa yang sama. Lagi Facebook pelik. Mak ai, dia ni super magic ke apa ni? Okay. Akaun Nurul Sazwani, VPS buat auto engagement, auto post. Akaun Nurul Sazwani sekarang di dalam Google laptop ni buat auto join group. Kemudian tiba-tiba coincident satu kerja tu dua-dua dalam detik yang sama tepak dua-dua, faham tak? Dalam VPS dia push, dalam laptop sekarang ni dia pergi buat join group, tepung serentak. Logically tangan kita boleh ke buat pop up? Tak mungkin punya. So Facebook detect ini something wrong. So dia akan kacau lah. So nak buat function banyak-banyak, sila pelbagaikan account. Okay, so cara nak menternak account pun kita dah share dalam announcement. So yang tengok live ni, yang tengok akan datang, sila lihat guide dan sila lihat announcement. Dua ni sangat penting untuk tuan-puan dapatkan ilmu, dapatkan cara. Okay, so ada cara untuk apa? Untuk cipta akaun Facebook. Ada buat tutorial juga. Ni gambar hammer ni. Ini adalah posting cara ternak akaun baru. Ada YouTube sekali. Okay. So ini cara untuk create akaun baru. Okay. Banyakkan akaun Facebook. So ada cara juga. So kita provide juga. Auto engagement dia tak perlu setting time. Okay, auto engagement dia punya function hanya depend dalam ni je. Dia tak perlu time setting. Auto engagement dia punya time ni delay interval ni lah. Inilah time dia. Auto engagement boleh cepat. Jangan risau. Dia tak, okay, auto engagement dia tak depend kepada time and setting. Ini time and setting ni adalah untuk yang group, post to group, share to post, ini belum. Kecuali auto engagement dia ada time dia sendiri. Okay, time ni boleh cepat. Auto engagement tak ada masalah sebab dia benda yang Facebook suka. Iaitu Facebook suka kita membawang. So kasih cepat je lah kan. Kalau boleh comment and like. Okay, kalau 20 post. Okay. So macam biasa bagi dia masa sikit. Kemudian baru tekan start. Baru dia keluar get post from wall. Barulah dia tak macam korek tak jumpa kan. Sebab kita bagi dia masa. Ini tak lekat tadi. Nampak.
Saya pun dia tengah get from wall, baru dia pergi engage. Baru dia making engagement, nampak? Mula dia get push from wall dulu. Kalau tuan-puan tekan start, dia jadi make get push from wall jadi lambat. Jadi tarik lambat. Dia tak buat macam engagement macam sekarang. Okay, alright. Okay, sebenarnya saya kesuntukan masa dah. Kita akan buat lagi Ahad petang insya-Allah. Kalau kita live terlalu lama pun takut anda lost. Okay, kita buat lagi. Kita akan bincangkan lagi share push to group dan sell to group. Okay, tak apa, benda ni proses. Setiap minggu kita akan buat. Kita akan tambah video dalam guide. Okay, untuk tuan-puan boleh jayakan album ni. Album ni lifetime, don't worry. Okay. And then itu saja, last sekali tuan-puan dijemput sangat-sangat. Lihat di announcement. Sorry. Lihat di mana? Mana tadi? Saya akan buat dia sebagai announcement lah. Ini posting ni. Okay. Saya buat dia sebagai announcement. Remove. Dah di announcement kan. Okay. Sharing extra knowledge untuk anda. Kalau tuan-puan ada masa, tolonglah baca. Syarat beriklan ni. Kita admin group. Persatuan admin group buat benda ni. Sebenarnya ni kawan saya yang buat lah. Untuk kita educate tuan-puan lah. Okay, mungkin tuan-puan tak faham apa benda yang terjadi kepada admin group. Bila kita buat posting yang langkah polisi, sebenarnya anda admin group dapat notification. Okay, dapat notification dan dapat email. Itu yang masalah tu. Okay, dapat notification apa? Contohnya macam ini. Saya log out. Tuan-puan nak tengok apa yang saya dapat. Sekejap. Ni saya merupakan admin group FBoom e-store, dan baru-baru ni saya dapat lagi amaran. Facebook akan bagi amaran tau. Saya cari ada lagi tak? Ke saya dah delete. Mana dia pergi? Tak ada, tak apa. Tak ada, kita pergi cari dia. Aktifnya akaun saya. Notification punya banyak, tak sempat tengok. Okay, tuan-puan, saya juga nak meminta maaf jika tuan-puan PM saya lambat nak reply, delay. Sebab tuan-puan tengok sendiri saya punya Facebook pun itu tak termasuk WhatsApp. Okay, beratus orang PM saya tiap hari. Okay, so saya akan reply. Tapi kalau delay tu biasalah, tuan-puan kena faham lah. Saya pun ada kehidupan, saya nak pergi ambil anak kat sekolah sekejap lagi. Okay, even though saya kerja kat rumah, saya ada juga benda yang saya nak buat di urusan rumah lah. Okay, mana dia pergi, tak ada dah. Allah Akbar, 10 hours ago. Banyaknya notification. Okay, time kita nak cari, time tu lah tak ada. Nak tunjuk tu. Sama-sama kita faham Facebook punya peraturan lah. Tak boleh buat apa tuan-puan. Walaupun kita buat software automation, kalau boleh memang kita nak mudahkan orang. Tapi dah tuan tanah ni buat group list peraturan terlampau ketat sejak bulan ini lagi teruk. Okay, tak ada lah ni, tak apa. So kita tengok tuan-puan, saya adalah admin group FBoom. Groups kepada FBoom e-store. Okay, so saya group ni ada 104k. Grup yang kita beri percuma kepada peniaga online untuk beriklan. Tapi dia akan ada ni, group quality. Ini adalah interface seorang admin group. Nampak ni. Bila kita check group quality, okay, kalau post tu memang melanggar polisi, dia tulis this violation put you group at risk. Nampak ni, faham tak? So actually kalau banyak sangat benda yang di-violate, okay, dia akan menjejaskan group kami. So group ni boleh hilang dari radar. Boleh kena delete. Dan tuan-puan tahu tak, HJ e-store, Malaysian business apa tak, memang dah gone. Okay,
So sebab apa dia violate, remove by, nampak tak? Bukan admin yang buang iklan tuan-puan. Admin tak buang, takkan buang sebab tuan-puan mungkin bayar ID. Dia benarkan, tapi end up bila Facebook warning dia, dia terpaksa block daripada tuan-puan posting sebab tuan-puan selalu posting mungkin violating community standard. Okay, see detail. Cyber security ni, kalau dia tulis cyber security ni adalah posting-posting yang macam mana, yang macam kita dah share dalam Solvi Private Exclusive Group posting macam ni. Kita tengok apa jenis posting-posting bermasalah. Okey. Cyber security, melanggar cyber security adalah posting sebegini. Menunjuk duit, confirm, remove. Okey. Tak boleh dah, dulu boleh. Menunjuk duit, dia akan violate cyber security. Yelah, Facebook punya logik kan, tuan-puan mungkin ada potential untuk scam orang kan. Itu nak buat macam mana kan. Padahal iklan dia nak rekrut orang, tapi niat tu baik, tapi tunjuk duit confirm kena. Apa lagi? Copywriting melampau. Nampak? Kenapa kita tak suggest tuan-puan letak banyak sangat copywriting yang ada ni, emoji, full payment, pumpang-pumpang ni kan, ada big line. Ni nampak ni. Memang Facebook warning. Okay? Memang detect sangat nak menjual 100%. Kalau kau ambil copywriting ni post, confirm detect menjual. Okay, so actually admin group rakan saya bagi tahu, inform kat saya, Facebook ni bukan tempat kita menjual. Facebook ni tempat kita tarik orang pergi ke Telegram, pergi ke WhatsApp group. Situlah tempat kita menjual. Dalam ni kita just buat something untuk tarik dia orang keluar je. Mungkin boleh buat video macam ni, dia nak jual Sabela video. Buatlah video, ambil HQ punya video, post, cantik tak saya pakai baju ni, sekian. Kalau nak tahu berminat, tekan link WhatsApp saya. Lepaslah. Tuan-puan jangan menjual direct dalam Facebook. Dia bukan dapat sale sangat pun. Okay, Facebook kacau lagi kat atas. Okay, tarik dia orang pergi tempat yang kita nak close dia. WhatsApp, Telegram ke, Facebook, website ke. Okay, ini adalah tempat kita postkan something membuatkan orang minat untuk klik. Kita sell the click. Jual klik dalam Facebook, social media, bukan menjual. Kita jual klik. Sell the click. Kita nak orang klik pergi tempat lain. Tempat lain tu hentam sajalah lagu. Nak macam mana, nak call pun boleh. Okay. So itu mindset sebenar. Dan saya tahu mindset ni memang susah nak tukar. Peniaga online memang susah nak tukar, tapi ikut tuan-puan lah, kita just provide. Okay. So ada lagi identity tak jelas. Nampak? Kena juga. We are unable to show. Okay, nampak? Fraud and deception. Sebab ni, macam ni punya account tak jelas. Tuan-puan tengok sendirilah. Pinjaman peribadi, pinjaman berlesen, confirm tak lepas. Apa sahaja berkaitan pinjaman kewangan, pinjaman bank duit, semua tak lepas. So tuan-puan tengoklah sendiri dalam ini posting iklan-iklan yang berisiko di grup Facebook yang mana saya telah post dalam ni. Okay, so rakan saya punya top affiliate akan post. Okay, apa-apa contoh iklan, sebab dia admin, dia akan tahu iklan mana yang Facebook yang tak bagi. Ini memang tak bagilah, ini menjijikkan. Bagi Facebook, dia kata benda ni menjengkelkan. Okay, claim, overclaim kesihatan semua dia tak bagi. Cuci-cuci usus semua ni. Okay, alright. So itu saja, kita jumpa lagi pada hari Ahad petang, insya-Allah. Kita akan share lagi dan menjawab persoalan pada tuan-puan. So saya masa suntuk. So saya nak pergi ke sekolah ambil anak. Okay, bye. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan semoga semua berjaya. Trust the process. Itu saja. Okay, benda memang masalah ni, jangan risau. First time tu memang pening kepala, sakit kepala. Macam tu lah saya belajar juga marketing. 6 tahun saya belajar. Okay, memang otak ni pecah dulu mula-mula. Tapi lama kelamaan tuan-puan dia biasa, tuan-puan dah dapat tangkap dah. Okay, benda ni sama je setiap hari nanti. Everyday buat benda yang sama je nanti setiap hari sampai dah muak. Okay, kita jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Daripada Solvi.